Bismillah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk dapat hadir dalam majlis ini. Ini merupakan rahmat Allah untuk menambahkan kita dari sudut amalan soleh kita. Dan apatah lagi Rasulullah mengkhabarkan khabar gembira kepada penuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Perjalanan hidup kita terlalu ringkas sangat-sangat. Kehidupan kita hanya beberapa tahun yang mana kita akan bertemu dengan Allah, tetapi yang menjadi isu bukan kita bertemu dengan Allah. Itu yang jadi isu. Bekalan kita untuk bertemu dengan Allah yang menjadi isu. Adakah bekalan kita itu diterima ataupun tidak? Adakah bekalan kita ini cukup ataupun tidak? Sedangkan kematian itu bila-bila masa. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan adanya majlis ilmu yang begini, kita dapat ilmu yang bermanfaat, kita bersungguh-sungguh untuk melakukan, beramal dengannya dan istiqamah, dan mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah dan memberatkan timbangan mizan hasanat kita dan mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Ikhlaskan diri kita. Baik, insya-Allah. Hari ini kita sambung dalam siri tafsir kita berkaitan dengan satu surah yang dikaitkan dengan surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah, seperti mana muqaddimah yang amat penting tuan-tuan dan perempuan, bila kita membicarakan tentang Al-Quran, beriman dahulu ini adalah kalam Allah. Kita beriman dengan ayat Al-Quran supaya kita ketahui bahawa kita tidak bermain-main dengan kalam Allah dan bersedia untuk mengikut arahan Allah dan mendengar berita-berita yang bakal Allah ceritakan. Dan yang paling penting, keimanan itu yang akan meledakkan jiwa kita ni, ya, yakin ataupun tidak. Dan saya dah katakan, perkara ini perlu sangat-sangat kita melatihkan diri kita bila bertemu dengan peristiwa-peristiwa ataupun membicarakan satu persoalan yang menakutkan, mesti ada perasaan takut dalam jiwa. Bila kita membacakan kalimah Allah ataupun nama Allah, mesti ada perasaan gerun dalam jiwa kita. Kalau tidak, iman kita ada masalah. Kalau bersembang dengan nama Allah pun tidak kita rasa apa-apa, sebut kopi yang ada gula ni pula sedap, ya, lebih terasa ke kesedapannya, ini menunjukkan iman kita problem. Ya, terpaksa bila laungan Allahu Akbar kita buat tak dengar. Apabila arahan daripada Allah, kita masih ada lagi pilihan. Ini merbahaya. Bila kita ada pilihan, merbahaya. Oleh kerana itu, iman kita bicara sendiri. Ada tak perasaan gerun kita kepada Allah, perasaan yang sedia untuk mengikut arahannya, ada ke tidak? Kalau tak ada, perbetulkan diri kita. Maka kalau ada, alhamdulillah, kita akan menyaksikan Al-Quran yang kita akan baca itu, ataupun Quran yang kita baca, dia melahirkan, ya, perasaan yang cukup cantik dalam jiwa kita, kerana iman itu mekar, ya, menggerakkan jiwa kita dengan keadaan yang dituntut oleh syarak. Baik, kita lihat surah yang kita telah bicara pada pelajaran yang lepas, surah Al-Insan, dan kini kita berbicara satu surah yang terdapat dalam juzuk yang ke-29, surah Al-Qiyamah. Yang mana surah ini adalah surah yang ke-75, mempunyai 40 ayat, dan ia adalah surah Makkiyah. Dan kita telah terangkan bila kita membicarakan surah Al-Makkiyah, surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah. Dan penekanan surah Makkiyah adalah pembentukan akidah, satu, dan pembentukan syakhsiah pribadi berakhlak mulia. Ya, itu dua amat penting kita ketahui. Kerana hukum hakam tak turun lagi di bumi Mekah. Selama 13 tahun Rasulullah berada di bumi Mekah yang dipasakkan kepada para sahabat iman dan kemudian akhlak pribadi
ya, syakhsiah yang berhemah. Itu dua perkara yang amat penting kita ketahui. Oleh kerana itu setiap statement yang kita lihat, macam Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Talib tentang apa yang Nabi kamu sampaikan. Kita lihat statement itu cukup cantik, bahawa akidah mereka menyuruh menyembah Allah dan tidak menyembah Rasulullah mengarahkan kami menyembah Allah dan tinggalkan berhala-berhala. Berarti Najasyi boleh terima. Kenapa? Najasyi menganut ajaran Nasrani, yang mana lebih kurang sama konsep dia, yang asalnya sama tetapi sudah berubah, banyak konsep mereka telari, tetapi konsep yang sama, pengabdian, penyembahan kepada Allah. Lepas tu diceritakan apa yang diarahkan buat silaturrahim, membantu dan berbagai-bagai bentuk akhlak, ya, menyebabkan Najasyi tertarik. Begitu juga waktu Hercules bertemu dengan Abu Sufyan, bila ditanyakan lelaki itu, yakni Rasulullah SAW, lalu Abu Sufyan menceritakan tentang lelaki tersebut, yakni Rasulullah, apa yang diseru, dan clear seruannya adalah seruan tauhid. Kemudian dia menyuruh melakukan kebaikan, akhlak yang mulia. Ini dia risalah kita. Okey, jadi oleh kerana tu, bila Hercules mendengar apa yang Abu Sufyan katakan, lalu dia katakan, wallahi, jika lelaki itu yang kamu sebut seperti yang kamu terangkan itu betul, maka lelaki itu akan sampai di mana tempat aku berpijak. Yakni dakwah dia akan sampai tempat aku berpijak. Dan betul, ya, akhirnya risalah Islam sampai di sana. Baik, inilah agama kita. Agama samawi, agama wahyu, yang mana Allah telah turunkan wahyu kepada Rasulullah SAW dengan begitu hebat dan merupakan amanah, arahan dan amanah yang Rasulullah sampaikan kepada kita, dan hari ini berada di depan kita ayat Al-Quran yang dikaitkan dengan surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah adalah satu surah yang berkaitan dengan perjalanan hari kiamat. Surah Al-Qiyamah ini dia berkait rapat dengan beberapa perkara yang perlu kita ketahui. Di mana surah Al-Qiyamah ini ia berkaitan dengan satu peristiwa yang besar. Kita dah terangkan kepada jemaah semua bahawa bila kita membicarakan tentang kiamat, maka kita kena faham mesti ada fakta dan mesti ada dalil. Dan alhamdulillah kita dah terlatih, kalau tak ada Quran dan sunnah yang sahihah, kita tak akan terima. Penting tu, ya, itu dah cantik dah. Alhamdulillah kita ada prinsip, kalau tak ada Quran dan sunnah ataupun hadis yang sahih, kita akan tolak. Alhamdulillah. Cuma ditambahkan lagi satu, pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah itu mesti berpandu kepada 3 generasi yang terbaik. Yang dimaksudkan 3 generasi yang terbaik, generasi yang telah diiktiraf oleh Allah dan diiktiraf oleh Rasulullah SAW, yang disabdakan oleh baginda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang berada di zamanku, yakni Rasulullah dan para sahabat. Kemudian tabi'in, anak murid kepada sahabat yang tak berjumpa dengan Rasulullah tetapi mereka beriman, ya, mereka berjumpa dengan sahabat, beriman dengan risalah Rasulullah dan mereka mati dalam keadaan iman. Kemudian tabi'in, anak murid kepada tabi'in. Ini 3 generasi yang akan mentafsir Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang betul. Dan kita mengikut rentak itu. Kerana apa? Kerana kita akan menyaksikan ada, dah muncul pun zaman sekarang yang mengatakan ikut Quran dan Sunnah tapi tafsir ikut akal. Berbahaya. Ya, seperti yang dilakukan golongan Khawarij. Mereka kata ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka lah yang membusukkan nama Islam. Yang Islam itu cantik, akhirnya dituduh sebagai teroris. Mereka lah. Khawarij adalah orang yang dikatakan berpura, nak kata berpura, tapi mereka tu jahil, ya, mereka bawa kefahaman mereka sendiri. Okey, akhirnya Islam itu dicemarkan seperti orang-orang yang begini. Orang-orang sunnah juga kita menyaksikan bila dia nak memahami Al-Quran dan Sunnah dah mula guna akal. Apabila teori-teori yang didatang berkaitan dengan Dajjal itu sendiri pun tidak mengikut manhaj yang dibawa oleh ulama-ulama salaf, maka berbahaya. Okey, jadi oleh kerana itu dalam surah Al-Qiyamah ini kita akan melihat peristiwa apakah yang nak diceritakan. Baik, sebelum kita melangkah lagi
jauh di mana Al-Qiyamah ini, kalau kita lihat kan bagaimana Allah nak menceritakan akan berlaku satu kiamat ataupun kehancuran alam semesta. Confirm alam semesta ini akan dihancurkan. Kerana hadnya telah hanya Allah yang mengetahui. Cuma apabila kita menyaksikan tentang kiamat ini adalah satu peristiwa yang besar, mustahil Allah akan tinggalkan kita tanpa ada petunjuk. Dan Rasulullah telah terangkan, bila Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah sempurna agama ini, semua berkaitan awal kejadian dunia alam semesta sehingga kita masuk syurga, insya-Allah, ya, semua telah diterangkan. Tak ada yang terpesong, tidak ada yang tersorok. Itu kena pegangan akidah kita, bahawa Rasulullah telah sampaikan. Cuma kita dapat ke tidak, itu je yang masalahnya. Ya, kita ikut ke tidak pengajian, itu je masalahnya. Tetapi segala-galanya telah disampaikan kepada kita. Dan apabila kiamat ini adalah satu perkara yang besar, mesti telah disampaikan kepada Rasulullah SAW, seperti mana kita baca dalam surah Amma Yatasaalun, ya, tentang mereka bertanya tentang Naba'ul Azim, berita yang besar, kiamat. Ya, ini dia. Lalu Allah tidak akan biarkan, dan diisyaratkan kepada Rasulullah SAW tentang peristiwa ini, kerana kiamat akan memisahkan antara dunia yang kita duduk dengan alam akhirat yang kita akan pergi. Alam barzah dipisahkan menuju kepada alam akhirat. Amal soleh yang kita lakukan, 3 perkara yang tidak putus waktu kita mati, terputus pada kejadian kiamat tu nanti. Ya, subhanallah. Baik, jadi oleh kerana itu perkara ini adalah satu perkara yang besar. Dan bila kita menyaksikan tanda-tanda kiamat, ya, setelah kita tahu adanya kiamat, Allah menunjukkan kepada Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat. Cuma ulama membezakan ataupun memperbahaskan tentang tanda-tanda kiamat yang dibahagikan kepada 2, tanda-tanda kiamat besar dan tanda-tanda kiamat kecil. Okay. Dan bila disaksikan tanda-tanda kiamat kecil dengan dalil-dalil yang diberikan, semuanya telah clear, muncul, sehingga kan menjadi tanda tanya, apa yang sisanya tinggal? Okay. Tanda kiamat besar yang tinggal. Tapi kita semata-mata untuk mengetahui tanda-tanda tak guna jika kita tidak mempersiapkan diri kita untuk belajar, untuk mengemaskan diri kita untuk berada mengikut Al-Quran dan Sunnah pada hari zaman fitnah. Dan kita berada pada zaman fitnah. Sekarang ini adalah zaman fitnah, berbagai-bagai. Islam pun dah kita tak tahu yang mana satu Islam tak Islam. Kita pula jenis bukan belajar Islam kita tu, Tok Syekh pakai serban, itulah Islam. Ya, kalau tak pakai serban bukan Islam. Kefahaman kita yang terlalu dangkal dalam bab Islam. Akhirnya kita mengikut Islam ikut akal kita. Okey, baik. Jadi oleh kerana itu berhati-hati dalam bab itu, kerana zaman ini adalah zaman fitnah, zaman yang dijanjikan fitnah yang berlaku terlalu dahsyat. Ya, fitnah bila sebut fitnah ini dia berkaitan dengan ujian, fitnah cakap-cakap tu pun fitnah, ya, melaga-laga orang tu pun fitnah, dan berbagai-bagai. Inilah zaman dia. Ya, yang kita sendiri pun dah tak tahu bagaimana kedudukan ini, hanya Allah yang mengetahui. Saya ingatkan kepada jemaah bahawa iltizam dengan Quran dan As-Sunnah, jangan lari daripada kehidupan jemaah kita bertanya-bertanya kalau tak tahu. Jangan larikan diri kita. Ya. Baik. Sekarang kita masuk penafsir dalam surah Al-Qiyamah, dan kita menggunakan tafsir Ibn Kathir dalam bahaskannya. Cuma tanda-tanda kiamat besar kita kutipkan sedikit sebanyak. Yang mana tanda-tanda kiamat besar yang bakal berlaku, wallahu alam, adakah kita sempat ataupun tidak, hanya Allah yang mengetahui. Cuma saya ingatkan bahawa kalau berlaku di antara tanda-tanda kiamat besar, jangan sampai terbitnya matahari sebelah barat baru nak bertaubat ke apa. Ya, jangan. Kerana ia merupakan satu titik perhentian kita. Amalan kita terhenti di situ bila taubat sudah dah tidak diterima. Di mana Rasulullah mengingatkan 2 tempat yang mana taubat tidak diterima. Pertama, bila ajal kita dah sampai ke kerongkong, dan juga yang kedua bila matahari terbit sebelah barat. Waktu itu
amalan kita, walaupun kita nak bertaubat sebenar-benarnya, walau nak infak banyak macam mana pun, semua tidak diterima. Kerana waktu tu ramai yang akan masuk Islam. Hatta Fir'aun pun di saat mati nak masuk Islam kan. Ya, Fir'aun nak mati pun dia nak masuk Islam, tapi dah tak boleh, tidak diterima. Jangan sampai kita seperti Fir'aun di saat alam nazak baru nak bertaubat. Na'udzubillah min zalik. Baik, jadi kiamat di antara peristiwa yang menggerunkan di alam ini ialah kemunculan Dajjal yang kita lihat. Saya ingatkan kepada para jemaah bahawa kembali kepada fahaman 3 kurun yang terbaik dan jangan lari daripada, terutamanya di kalangan ulama-ulama di tanah Hijaz, di tanah Arab Saudi, majlis fatwa mereka lebih amanah dan jujur yang kita lihat. Dan juga di mana anak-anak murid, macam anak murid Syekh Muqbil, anak murid Syekh Al-Albani rahimahullah, semua kita kena ambil perhatian dalam fatwa-fatwa mereka ataupun penerangan-penerangan mereka, kerana mereka dikenali orang yang jujur. Baik, syekh-syekh ni adalah orang yang jujur. Baik, di mana di antara perkara yang menggerunkan kita berkaitan dengan kemunculan Imam Mahdi. Kenapa? 4 perkara ni kalau satu muncul, keempat-empat ni akan muncul. Dia jaraknya tak lama. Ya. Dia macam datang sini, mula-mula Syahir, lepas tu tak lama Ustaz Fadil, lepas tu Abu Talha dia muncul berturut-turut, maksud dia kan. Lepas tu dia datang serentak Abu Muaz dengan anak-anaknya, misalnya begitu ya, dia muncul sekaligus begitu. Okey, cuma nak ceritakan bahawa kemunculan yang pertama ini bukan yang pertama ya, kita tak dapat nak agak dia nombor berapa, tetapi kalau dia muncul satu, semua akan muncul. Pertama, kemunculan Imam Mahdi ya, yang akan mengisytiharkan dirinya Imam Mahdi, yang mana ini pun dah ujian di dunia pada zaman ni, dah sibuk semua nak mengaku Imam Mahdi. Subhanallah, di Pakistan muncul seorang lelaki yang mengatakan dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah ya, dalam keadaan kita pun tengok dia tak ada langsung ciri sebagai manusia yang dikatakan Imam Mahdi tu ya. Kemudian munculnya Dajjal yang telah dibicarakan begitu dahsyat sekali bab Dajjal. Kita pun tak tahu yang mana Dajjal ni kan? Tapi apa yang penting, siapkan diri kita. Manhaj Quran dan Sunnah jangan tinggalkan di dalam waktu-waktu yang begini ya. Walaupun Dajjal itu muncul, maka kita dalam keadaan dah faham Quran dan Sunnah, istiqamah. Kerana ujian ini bukan main-main ya. Ujian ini belum tentu kedudukan kita, kedudukan harta kita, banyak kedudukan akan tergugat waktu itu. Sedangkan Rasulullah mengatakan seorang itu mengembala kambing yang jauh ya, kerana nak jaga iman mereka, kerana berkaitan dengan iman. Peristiwa-peristiwa begini kalau kita waktu kecil-kecil dulu suka dengar cerita tok nenek kita zaman Jepun, kita tahu ya bagaimana Jepun ya memerintah Malaya pada ketika itu dengan ganas. Tak boleh, apa yang ada pun tak boleh ya, radio tak boleh, sampai makan lari lah, sampai bermulalah makan ubi kayu lah, apalah kan. Nak mencerita mereka terpaksa lari begitu sekali dari Jepun. Okey, kalau Dajjal lagi dahsyat, hanya Allah yang mengetahui. Kemudian bila munculnya Dajjal, maka turunnya Isa alaihissalam. Maka bila turun Isa alaihissalam, dia akan membunuh Dajjal. Maka tak lama kemudian muncullah Ya'jud wa Ma'jud. Ini 4 perkara yang dia berturut-turut ya. Okey, baik, bila kita dah lihat 4 perkara ni, maka dia akan berlakulah dabatul arnya, keluarnya asap, apa lagi ya, berbagai-bagai yang dikatakan alamat-alamat besar ini. Cuma diceritakan yang paling penting untuk kita ketahui bahawa pada kejadian kiamat itu kita akan dimatikan. Bagi orang yang beriman akan dimatikan serentak ya, keluarnya angin sejuk dari utara ataupun selatan, yang mana angin itu semua orang yang beriman akan mati. Walaupun iman dia sebesar zarrah dalam dirinya, akan mati. Okey, bila mati, dunia ini adalah di bawah orang kafir ya, dah tak ada orang beriman. Maka disitulah
Kaabah mula diruntuhkan. Ini ringkasan lah secara kasar. Maka bila Kaabah diruntuhkan, kita tahu kerana Kaabah ini hudan lil alamin, petunjuk bagi alam semesta, dan dia merupakan pusat alam yang kita lihat. Bila Kaabah diruntuhkan, keluar api dari Eden, dari Yaman sana, dengan api yang begitu kuat yang membawa manusia menuju ke Syam, ya, untuk dikumpulkan. Maka disitulah yang Rasulullah mengatakan, bila kiamat ini tidak berlaku melainkan kepada orang yang paling jahat di muka bumi, dan mereka itulah yang akan merasa kesakitan kiamat. Dan kita lihat di antaranya ayat-ayat yang berkaitan dengan kiamat ini. Cuba buka surah Al-Hajj. Allah menceritakan sedikit sebanyak bab kiamat. Surah Al-Hajj, surah yang ke 22. Okey, kita ambil ayat yang pertama dan kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Okey. Ayat ini menceritakan sedikit sebanyak tentang kejadian kiamat. Bagaimana kejadian kiamat itu yang selepas api dikeluarkan dari Eden, di bandar Eden Yaman tu, ya, ledakan gunung berapi yang begitu kuat, maka semua negara mengeluarkan api. Kita tahu Malaysia pun ada saluran gunung berapi ke? Ada tak? Ada? Tak ada? Ada? Tak ada? Azizi, engineer, ada tak? Ha? Tak tahu. Entah rajin berjalan, pergi berkelah, takkan tak tahu. Ada. Di mana tempat ada kolam air panas tu, di situ adalah jaluran talian gunung berapi. Ha? Gunung Jerai. Okey. Semua di mana tempat air panas tu, kita ada ni di Ulu Langat ni. Dia ada di Selayang. Lepas tu ada di Batang Kali. Semua berarti kita pun termasuk dalam saluran gunung berapi. Ya. Bila masanya tiba, semua tu akan keluar. Ya. Lalu dia menolak manusia yang dikatakan pada akhir zaman itu, hari kiamat itu berlaku mahsyar, bukan padang mahsyar. Selepas kiamat tu, mahsyar ini adalah tempat berkumpulnya manusia di akhir zaman untuk dilakukan kiamat ke atas mereka. Ya, kerana api yang menolak mereka ini menolak sedikit. Api ini siang dia berjalan, mengikut orang lari. Ya, diikut sampai satu tahap dia berhenti. Orang berhenti, penat, tidur. Lepas tu esoknya dia mula bergerak balik sampai di mahsyar sana, di Syam sana. Okey? Jadi cerita itu agak menarik. Cuma apabila sampai di sana, ini di antara ayat yang menceritakan bagaimana berlaku gegak gempita ataupun kejadian kiamat, sehingga kan kita menyaksikan seorang ibu
ya, yang menyusukan anak, saya katakan tidak ada orang yang lebih sayang pada anaknya walaupun si bapa nak berbandingkan dengan seorang ibu. Ya, ibu tu nak menyusukan anak tu, ya, kalau kita tengok dia sanggup mati kadang-kadang dalam peristiwa yang saya pernah baca dalam akhbar, ya, dia sanggup mati, anak bawah dia hidup lagi, dia dah mati. Ya, begitu sekali sayang anak. Macam mana Abu Muaz sayang anak dia, masya-Allah. Bawa anak dia bagus, ya. Bapa misali. Baik. Di mana ibu yang sayang anak dia boleh lepas, dia buang anak dia. Nak menceritakan kejadian itu bukan sebarangan. Bukan kejadian yang kebakaran ke apa ke biasa. Sampai tahap dia buang anak dia. Ya, na'udzubillah. Menakutkan. Yang dikatakan lagi, kamu melihat orang-orang, wanita-wanita yang mengandung, gugur kandungan dia. Tragedi pada tsunami. Tahun berapa ke? 2004. Tsunami. Yang mana kita lihat 300,000 orang mati lebih. Ya, 300,000 lebih yang mati. Kakak saya di antara orang yang gugur pada hari tsunami itu. Daripada 60 orang. 60 orang gugur. Dia salah seorang di Perak Tengah. Ya, subhanallah. Gegaran macam mana? Wallahu alam. Oleh kerana itu, kiamat gegaran dia lain. Gegaran dalaman dan luaran. Oleh kerana itu, peristiwa ini adalah satu peristiwa yang menakutkan. Okey? Kemudian kita akan melihat orang itu seperti mabuk, terhoyong hayang. Dia bukan mabuk, tetapi dia dah tak tentu arah, macam orang gila. Ya, kerana azab kiamat itu adalah terlalu dahsyat. Nauzubillah. Alhamdulillah, ya, kita dimatikan awal. Kenapa tidak dirasakan tentang kiamat ini? Okey, maka bila dah berkumpul begitu, api dah menyala, tu dipadamkan lampu, yakni dipadamkan matahari, langit mula merekah, dan disitulah berlakulah apa yang kita lihat seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qari'ah, surah Zalzalah, Al-Insyiqaq, surah lagi surah Al-Haqqah, semua menceritakan kiamat-kiamat, ya, sehingga planet-planet berlaga dengan planet. Kalau planet-planet berlaga dengan planet, bagaimana kedudukannya? Hancur. Ya, kita terbelaga kepala pun, aduh, sakitnya kan. Kereta belaga kereta, macam mana? Ini kan planet belaga planet dengan kedudukan planet yang berbeza-beza saiznya dan ketepuan dia dengan momentum yang begitu tinggi. Hancur bumi menjadi debu yang berterbangan. Siapa lagi yang berterbangan? Manusia yang berterbangan. Disebabkan dah tak ada bumi tempat nak berpijak, dah tak ada graviti, kerana bumi ada graviti dia tersendiri, dan dalam keadaan sistem galaksi yang dah tidak teratur, dah hancur segala-galanya. Yang tu Allah katakan Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ya, berkaitan dengan kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari kamu melihat manusia berterbangan seperti mana kupu-kupu yang banyak itu berterbangan, macam kelekatu berterbangan. Apa maksud tu? Itulah kemuncak kiamat untuk bumi ini. Manusia dah tak ada tempat untuk duduk ataupun berdiri. Akhirnya berterbangan. Apa lagi? Planet dengan planet belaga. Manusia berada di tengah-tengah, hancur. Dahsyat. Kalau kiamat begitu dahsyat, ya, menghancurkan manusia dalam bentuk yang begitu, na'udzubillah min zalik, minta lindung kepada Allah. Itulah kejadian kiamat yang begitu dahsyat, ya, begitu hebat, begitu menakutkan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, saya beriman dengan hari kiamat, dengan keadaan yang menggerunkan ini, dan kita beriman dengan kedudukan ini, maka kembali kepada Allah secepatnya mungkin untuk memperbetulkan perjalanan hidup kita. Baik, sekarang kita masuk dalam ayat yang pertama dalam surah kiamat ini. Saya baca sikitlah, panjang sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La
uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amama. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang? Bukan demikian sebenarnya. Kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Okey, baik. Apabila Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang kiamat ini, kita menyaksikan bagaimana ayat ini mengingatkan kepada kita tentang apa yang saya terangkan tadi, ya, kejadian kiamat yang menggerunkan. Berarti kiamat memisahkan antara kehidupan dunia yang serba kekurangan ini menuju kepada alam yang serba bagi orang ahli syurga kemewahan, kesenangan, dan bagi ahli neraka azab yang tidak apa orang kata tidak terhingga dahsyatnya. Okey. Jadi oleh kerana itu keimanan kita pada hari kiamat merupakan keimanan muktamad. Yang mana tuan-tuan dan perempuan bila kita bicara bab kiamat ni mesti gunakan dalil-dalil yang sahih. Ini kena ni, ya. Akal tidak boleh digunakan dalam bab kiamat. Kita ni berhadapan dengan masalah. Kita berhadapan dengan masalah. Bermula dengan masalah tauhid, itu beriman kepada Allah, kita dah hadapi masalah. Tauhid itu pun kita dah bermasalah. Beriman kepada Allah, usul agama kita yang menentukan syurga neraka kita pun masalah. Kita tidak beriman secara mengikut Rasulullah. Ini masalah kita. Maaflah, kita terpaksa berbicara dalam bab ini kerana disebabkan kefahaman beriman kepada Allah tidak mengikut cara yang dibawa oleh Rasulullah, ya, kita ambil kefahaman beriman kepada Allah mengikut secara falsafah. Munculnya dengan fahaman-fahaman falsafah ini, akhirnya agama kita diganggu. Tauhid kita tidak sebersih yang dibawa oleh Rasulullah. Kenapa bila kita sebut tauhid mengikut Rasulullah dicanggahi, dikatakan tauhid Asy'ariyah, tauhid Maturidiyah? Kenapa? Rasulullah, kita sebut Rasul, yang mana dia pun tak tahu Asy'ariyah Maturidiyah. Bagi satu bukti, 3 generasi ini, yakni Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in yang mengetahui adanya sifat 20 dan sifat 13. Bagi. Kalau ada, saya orang pertama yang akan menganut ajaran itu. Walaupun saya dulu, ialah kita kecil-kecil belajar dulu kan. Tetapi bila kita katakan, kalau ada bagikan, wallahi summa wallahi, dah bersumpah, kita tak akan jumpa Rasulullah dan para sahabat tabi'in menganut akidah ini. Mereka tidak ada. Kenapa? Imam Syafi'i pun dah wafat, dia tak bertemu dengan Abu Hasan Sy'ari selepas 60 tahun baru Abu Hasan Sy'ari dilahirkan selepas kewafatan Imam Syafi'i. Itu pun baru baby. Nak menuju kepada umur yang dikatakan dia telah menjadi ulama besar Mu'tazilah pula, ya, makan masa lagi. Nampak tak? Habis bagaimana dikatakan akidah ahli sunnah wal jamaah mengikut fahaman Asy'ariyah wal Maturidiyah? Masalah tu, bagi saya masalah. Kerana akidah kita mengikut Rasulullah. Nampak tak? Kenapa? Tuan-tuan dan perempuan, bermula daripada itulah akan jadi masalah-masalah. Semua rukun iman 6 perkara tu semua bermasalah disebabkan mengikut tauhid yang salah. Bila membicarakan akhirat, tidak boleh menggunakan akal. Dia adalah satu alam ghaib yang mesti menggunakan dalil.
Tadi dapat ustaz ni, tolong saya nak tahu selawat ini di antara yang dikatakan selawat terbaik. Oh, kita dah nanti kan. Pasal apa? Rasulullah dah ajar kita selawat. Pada para sahabat dah ajar. Tengok tu dia mak. Dia tambahnya. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, dikatakan selawat ini akan menyelamatkan kita di mahsyar. Nampak tak? Bila cek hadis palsu, inilah masalah kita. Bila kita tak mau mengambil hadis sahih, kita ambil aja yang penting seronok, ya, sedap bunyinya, sedap benda-benda tu, sedangkan benda tu tak ada. Scammer dalam ajaran agama kita berlaku. Bawa zikir kononnya akan melepaskan kita di titian sirat. Tak ada. Bawa itu, bawa ini. Oleh kerana itu, na'udzubillah min zalik, jahat. Saya tidak mengatakan benda ni apa, tetapi saya katakan orang yang menyampai, yang tidak mengkaji dalam bab ini, ya, terutamanya para ustaz, bila dia membicarakan tidak tahu hadis itu sahih ataupun dhaif ataupun palsu, maka ittaqillah, takut pada Allah, kamu akan dipertanggungjawabkan, dan kamu jawablah di depan Allah nanti. Kamu telah menipu Rasulullah. Kenapa? Hadis bila dikatakan palsu, berarti dia telah menipu Rasulullah. Bila menipu Rasulullah, maksudnya menipu Allah, simple je. Kenapa? Rasulullah dia tidak berkata mengikut hawa nafsu, ya, berarti kamu telah menipu Allah dan kamu akan tahu akibatnya. Yang Allah ceritakan bagaimana kaum ahli kitab diseksa, tidak dibicarakan. Kerana apa? Tidak Allah mau bercakap dengannya, ya, disebabkan masalahnya dia menjual agama dengan cara yang begitu. Okey, baik. Apabila kita dah tahu tentang la uqsimu biyaumil qiyamah, satu sumpahan, aku bersumpah dengan hari kiamat, berarti hari ini adalah hari yang menggerunkan, hari yang akan memisahkan kita dengan dunia. Dengan arti kata lain, hari itu memisahkan amalan-amalan soleh kita, terhenti, habis. Alam nazak terhenti, itu amalan yang ni, tapi masih lagi ada amalan jariah yang masih dapat disambungkan. Alhamdulillah. Kan? Bila hari nazak tu, walaupun amalan kita dah terhenti, tetapi amalan yang tertentu yang dikatakan 3 amalan, yakni sedekah jariah, ilmu bermanfaat dan juga doa anak yang soleh, masih berkekalan. Tapi bila berlaku kiamat, semua terhenti. Tak ada dah. Hanya menunggu hari pembalasan. Okey, jadi kita dah tahu kehancuran kiamat ini memang menggerunkan. Di bawah yang dikatakan bumi 7 petala langit dan bumi di dalamnya dihancurkan dengan begitu dahsyat, dan kita tahu semua disebutkan dalam Al-Quran, ya, Allah menghancurkan dengan tangan kanannya yang melayak baginya. Kemudian Allah mengatakan, Ainal jabbarun, mana dia orang yang sombong? Waktu itu dah hancur alam semesta, ya, mana dia orang yang sombong? Mana orang yang mengaku dialah mutakabbirun, orang yang sombong, takabur? Tak ada. Sunyi, alam semesta sunyi. Lalu Allah mengisytiharkan, ana mutakabbirun, aku yang layak takabur. Ya, sunyi. Itu dikatakan tiupan sangkakala yang pertama yang menghancurkan. Tiupan sangkakala pertama menghancurkan. Kemudian muncul tiupan sangkakala yang kedua menghidupkan. Ya, tiupan sangkakala kedua dalam riwayat mengatakan ditaburkan kita ni hidup dengan benih yang ada pada diri kita dari tulang sulbi kita tu. Itulah tulang yang Allah kekalkan untuk kita jadi seperti benih di akhirat. Maka kita disemaikan dengan hujan angin sepoi-sepoi, hujan seperti hujan gerimis tu yang menghidupkan kita, dan kita kembali kepada kejadian Adam alaihissalam. Okey. Itu peringkat dia. Waktu kejadian itulah bermulanya, kalau bermulanya baik, maka baiklah. Tetapi sebenarnya waktu yang dikategorikan bermulanya baik adalah di alam nazak kita. Ya, alam nazak kita. Waktu alam nazak tu, sebelum kita nak mati tu, dan kita bertaubat ke, dan ke, cukup cantik. Tapi janganlah tunggu sebelum mati. Masalahnya kita tak tahu bila kita mati. Tunggulah esok lah aku nak bertaubat, tengok-tengok malam ni dah mati. Sagilah balik rumah, tengok-tengok tengah jalan ni accident. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya, mana dan kita beristighfar, bertaubat. Itu je. Okey?
Maka disitulah ya kejadian yang menggerunkan, maka kita akan dibangkitkan. Okey, baik. Kita dah pernah bicara bab itu, sekarang kita masuk seterusnya. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Okey. Kenapa jiwa-jiwa ini menyesali pada dirinya sendiri? Disebabkan pada hari kiamat ini semuanya akan dipertanggungjawabkan. Oleh kerana itu, bila kita menyaksikan dalam Al-Quran, bila Allah mengatakan di antara ayat-ayat yang menunjukkan penyesalan hambanya, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Furqan, di antaranya, okey, cuba tengok, dia berkaitan dengan akidah satu. Jom kita tengok, ambil Quran masing-masing. Contoh misalan dia bagi kan, ambil surah Al-Kahfi dulu. Surah Al-Kahfi, surah yang ke berapa? Surah yang ke-18. Okey, buka. Ayat yang ke-42. Ini di antara gambaran yang diceritakan bagaimana bentuk ya penyesalan, walaupun kisah ini dikaitkan dengan kisah ahli kebun. Lalu Allah menceritakan, wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balik kedua tangannya tanda menyesal terhadap apa yang telah dibelanjakan untuk itu. Sedangkan pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, aduhai kiranya dulu aku tidak mensyirikkan seorang pun dengan Tuhanku. Okey, ini gambaran di dunia. Gambaran penyesalan ini bila dah keluar keputusan. Belum keluar tu kita action lagi. Ya, boleh kata boleh lagi. Ya, bila keluar keputusan, misalan result peperiksaan kita keluar, agak-agak macam mana? Ya, orang yang tak belajar confirm dah tak lulus. Waktu itu baru nak menyesal. Ya. Keluar result, kencing manis dia. Alamak, aku banyak minum gula misalnya kan. Baru nak menyesal, sorry kan, cewa. Itu baru dunia, tapi boleh diperbaiki lagi. Yang menjadi masalahnya bila pertama alam nazak, seperti mana yang terjadi kepada Fir'aun. Alam nazak baru nak beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Tak boleh dah. Alam nazak dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 tu, nak kembali ke dunia, nak bersedekah. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Dalam surah Al-Mu'minun, aku nak balik ke dunia, nak melakukan amalan soleh. Tak boleh dah. Kerana apa? Digambarkan pada ketika itu amalan-amalan, peranan amalan-amalan soleh yang berlaku. Baru itu yang Syekh Saleh Husaimin mengatakan, ini mengisyaratkan kepada orang-orang yang beriman yang kurang amalannya. Baru dia nampak, baik kalau hidup dulu aku buat begini, alangkah baiknya. Itu yang dia nak hidup semula. Kalau surah Al-Munafiqun tu kata nak sikit je, dah bagi 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tak cukup. Masih lagi nak sikit. Nak berapa tahun? Setahun? Bukan. 12 sebulan? Bukan. Berapa? Sehari? Bukan. Sejam pun bukan. Habis berapa masa nak? Masa dia, waktu dia segar, ya Allah, aku bertaubat kepada kamu. Ya Allah, ini harta aku sedekah kepada si fulan, sedekah wasiat bak sini. Okey, harta ini untuk si fulan. Habis berapa minit? Tak sampai seminit kan?
Itu sahaja waktu yang dikendaki, di waktu dia menyaksikan bahawa amalan soleh memainkan peranan penting. Boleh balik? Boleh dapat balik? Tak. Allah kata, walan yuakhirallah. Allah tidak melewatkan. Sekali-kali tidak akan melewatkan. Bila dah sampai ajal, habis, selesai. Oleh kerana itu, kita waktu-waktu begini, kalau apa nak buat, buat waktu begini. Terutamanya saya mengatakan istighfar. Bila-bila masa. Ingat je astaghfirullah. Ingat je astaghfirullah. Jangan tunggu di atas tikar sembahyang ke, ataupun tunggu orang berdoa. Tak, ingat je astaghfirullah. Kerana dia akan menghapuskan dosa kita satu persatu, tanpa kita sedari. Baik. Kemudian di antara ayat yang Allah ceritakan berkaitan dengan tidak mengikut Rasul. Dia menyesal kerana tidak mengikut Rasul, seperti mana yang disebutkan di dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, surah yang ke-25. Cuba buka. Ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman karibku. Okey, ini di antara gambaran yang menunjukkan orang yang tidak mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, terutamanya masalah tauhid, masalah apa juga adalah agama, dia akan berhadapan dengan masalah ini. Ya, ingat, bila kita tak ikut, dah tahu dah Quran dan Sunnah, hukum ittiba'ur Rasul, mengikut Rasul itu adalah satu perkara yang penting. Ya, dia tak nak ikut. Orang lelaki masuk situ, siapa? Ha? Oh, okey. Ingat orang kedai bawah tu. Baik. Muka nampak macam sama. Baik. Sorry. Apabila dalam ayat ini mengisyaratkan, ya, apabila orang itu tak kira siapa, tak mahu mengambil Rasul sebagai contoh, dia ambil Rasul dalam part-part tertentu saja. Kenapa masalah akidah? Saya tekankan masalah tauhid, kita tak nak ambil. Masih lagi mengatakan kita ni ahli sunnah wal jamaah, tapi dinisbahkan kepada kelompok-kelompok yang tidak kepada Rasulullah. Berbahaya. Tuan-tuan dan perempuan, apa nak jawab depan Allah? Tahu tak? Waktu pertama sekali yang bakal kita jawab di dalam kubur tu nanti, marrabbuka. Masalah tauhid. Bukan masalah fiqh, masalah tak, marrabbuka. Tetapi masalah tauhid kita tak jelas. Macam mana tu? Waktu malaikat maut datang sambil mengucapkan, ya ayyuhat nafsul tayyibah, dikirakan roh yang baik. Tang mana dikira roh yang baik itu? Bila dia dengar, ya Rasulullah kata, apabila seseorang itu suka untuk bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang tak suka bertemu dengan Allah? Cuba tanya. Macamlah kita, cuba tanya, siapa tak suka? Semua suka. Siapa yang tak suka bertemu dengan Rasulullah? Semua suka. Siap nasyid pun, ya Habibi, ya Maulana, kan? Suka nak bertemu dengan Rasulullah, suka untuk bertemu dengan Allah. I love you ya Allah, cewa. Tuan-tuan dan perempuan, kalimah mulut tidak sama dengan i'tiqad kita. Tolak. Kerana apa? Masalah hati lain. Kita beriman dengan Allah pun cara yang tak betul. Tiba-tiba kita nak macam mana ya?
itu yang saya katakan, bila beriman cara tak betul, dia akan menjadi masalah di akhirat. Macam kita kata, oh zikir tu hebat, tiba-tiba tak ada kat sana. Zikir tu tak berfungsi langsung. Kan bengang tu, ya. Bila kita dikatakan motor begini hebat apa semua, bawa-bawa tak boleh start pun. Kan bengang tu. Ya. Kalau dia punya Bismillah. Dia mungkin kata I love you Allah. Di situ sama, tapi sebagai manusia perbuatan. Contoh, bila kita kata, dia kata bukan kita, dia kata I love you Allah kan. Tapi sebagai manusia dia kadang ada terbabas lah. Itu dengan Allah Ta'ala. Macam mana pula bila kita kata pada isteri I love you sayang. Tapi isteri kata awak ni cakap tak super bikin. Apa? Awak kata sayang saya tapi awak kahwin lagi. Entah masuk bab tu pula. Panjang nak cerita syarah tu. Okey, dia berkaitan. Okey, bila kita mengatakan sesuatu perkara yang bertepatan dengan sunnah, ya, cara betul, maka panas kuatkan sikit. Aduh, Abu Talha lepas kena denggi ni lain macam nyamuk Aedes ke, nyucuk. Dia sekarang persoalan itu, okey, persoalan tu agak tidak samalah seperti yang nak kita bicara sekarang ni, ya. Soalan itu sifat apabila sesuatu itu yang dihalalkan oleh Allah, dia tak faham, dia mengkritik, itu dah kategori lain. Okey? Faham ke tak tu? Duk main aircon je. Aduh, Abu Talha sakit. Tadi nak makan Panadol lah. Okey. Apabila dia berbicara persoalan itu sebagai seorang isteri, misalnya, okey, kita benda-benda yang sensitif ni pula dibangkitkan, tak sama sebenarnya. Kan itu masalah-masalah yang berkaitan dengan halal dan haram. Okey. Berarti itu lantaklah, itu pertimbangan dia. Mungkin dia ada perjanjian dengan kita satu ketika dahulu sebelum nikah, kan? Okey, ataupun salah faham terjadi, itu tidak menjadi masalah, ya. Cuma jangan diingkarkan ataupun dia memerangi hukum hakam dalam bab itu saja. Tetapi dalam bab ini, yang tu saya tak berapa nak bicarakan sangatlah. Tetapi dalam bab yang kita bicarakan ini, masalah tauhid, bila yang Aisyah kata, ya Rasulullah, siapa yang tak suka untuk bertemu dengan Allah, kan? Bukan begitu. Lalu Rasulullah menjawab, bukan begitu ya Aisyah. Dia praktikalnya, i'tiqad dia tu macam mana? I'tiqad tu dia macam mana? Oleh kerana itu ahli sunnah, saya nasihat kepada sahabat-sahabat supaya mempelajari beriman kepada Allah daripada tauhid rububiyah, yang mana disebabkan tauhid rububiyah, perasaan gerun tu muncul dalam hati kita, tau. Itu pasal saya kata latih. Bila dengar aja kalimah Allah atau dengar ayat-ayat yang menakutkan, ada perasaan takut, dia melatihkan kita daripada tauhid rububiyah itu. Kita kenal siapa dia Allah yang kena kita sembah, dan kenal sifat-sifat Allah. Kerana sifat-sifat inilah yang akan kita lihat di mahsyar sana. Bayangkan seorang itu tidak beriman Allah tu mempunyai zat. Okey? Dia tak beriman. Dia kata dengan i'tiqad dia yang mengatakan Allah itu tidak berjirim dan tidak berjisim apa semua tu. Bayangkan bila ayat Al-Quran yang bakal kita baca nanti, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhira. Pada hari muka-muka itu ceria. Kerana apa? Kerana mereka dapat melihat wajah Tuhan mereka. Subhanallah, clear ayat. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan inilah yang mengisbatkan kita dapat melihat wajah Allah di akhirat. Subhanallah. Tiba-tiba dia kata tak ada. Agak-agak macam mana nanti? Bila dia dikatakan, ya, marrabbuka, confirm dia tak boleh jawab. Bukan orang kafir je yang tak boleh jawab. Dia pun tak boleh jawab kalau dia tidak mengenal Allah dengan sebenarnya. Dan bila dia mati, bila dia tak kenal, yang malaikat maut kata, ya ayyuhan nafsul khabith at-tayyibah, wahai roh yang baik.
bila disebut roh yang baik, lalu dikatakan Allah suka untuk berjumpa denganmu dan Allah redha kepada kamu. Terus roh yang baik seronok, suka sangat. Yang disebutkan dalam hadis, dia keluar seperti mana air keluar daripada botol. Ada bekas tu, dia keluar laju. Itulah maksud dia, ya Aisyah. Itulah maksud bila roh itu suka, bila dikatakan ya ayuhan nafsut tayyibah, wahai roh yang baik, Allah suka kepada kamu dan Allah redha kepada kamu. Dia suka. Itulah waktu dia. Siapa yang suka bertemu dengan Allah. Lalu dikatakan kepada roh yang tidak baik, ya ayuhan nafsul khabisah, wahai roh yang jahat, Allah tidak suka kepada kamu. Waktu itulah roh itu tak suka untuk bertemu siapa pun bertemu dengan Allah lagi, dia takut. Kerana Allah dah tak suka bertemu dengan dia. Okey, itu dia. Itu semua di alam nazar. Jadi dalam bab-bab yang begini, pastikan kita kena belajar masalah tauhid itu dengan betul, supaya apa yang Rasulullah ajar, para sahabat fahami, kita pun fahami seperti mana para sahabat. Berhati-hati, ilmu tauhid bukan ilmu falsafah. Ilmu tauhid tidak main akal. Ilmu tauhid main iman dari dalam. Kenapa? Kerana ada benda yang tidak mampu akal untuk membicara, hanya boleh beriman sahaja. Baik. Okey, dalam ayat tadi kita lihat di mana penghuni ayat yang ke mana 27 yang digambarkan, dan ingatlah hari ketika orang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasulullah, para rasul. Ini mengisyaratkan kita kena ikut Rasulullah, suka tak suka kena ikut, kerana itu agama. Pada Rasul sumber agama. Kalau kita ambil selain daripada tu, berhati-hati, kita akan tersesat. Kemudian lepas tu dikatakan, kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrab aku. Ini amat penting. Pastikan siapa yang menjadi teman karibku, teman karib kita. Pasti siapakah yang menjadi guru kita, untuk memastikan perjalanan kita ini betul. Tuan-tuan dan perempuan, wajib kita mengenali guru kita, mengikut manhaj Quran dan Sunnah. Jangan ikut suka-suka kita. Seronok, tok guru tu serban besar, bercahaya. Jangan, bukan itu kaedahnya. Kaedahnya pastikan apa yang dibawa. Kemudian di antara perkara yang disebutkan penyesalan Allah ceritakan dalam Al-Quran, ialah berkaitan dengan orang-orang munafik dan orang kafir, orang zalim, dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-52. Cuba buka. Surah Ma'idah, surah yang ke-5 ayat 52. Walaupun ayat ni berkaitan dengan suatu peristiwa pada zaman dahulu, cuma nak diceritakan tentang penyesalan tu juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Maka kamu akan melihat orang yang ada penyakit di dalam hati mereka bersegera mendekati Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu kepastian di sisinya. Maka kerana itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahsiakan dalam diri mereka. Ayat ini nak mengisyaratkan kepada kita bahawa orang-orang yang munafik ini bertabiat mencari kelemahan umat Islam, orang Islam, dan akhirnya mereka mengharapkan orang Islam itu hancur.
Tetapi sebenarnya Allah nak membantu orang Islam dan akhirnya mereka menyesal. Cuma kita lihat satu lagi ayat yang dikaitkan dalam surah Saba. Surah Saba, surah yang ke berapa? 34. Okey. Okey, surah yang ke-34 kita baca untuk penutup kita ni. Ayat yang ke-33. Ini di antara berlaku pertelingkahan mereka-mereka yang berada di neraka, ya. Nauzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladhina istud'ifu lil ladzina istakbaru bal makrul laili wan nahari id ta'murunana an nakfura billah إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang menyombong diri, tidak, sebenarnya tipu dayamu di waktu malam dan siang yang menghalangi kami ketika kamu menyeru kami supaya kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Kedua belah pihak menyatakan penyesalan tak kala mereka melihat azab, dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini berkaitan dengan orang besar, pemimpin-pemimpin dengan rakyat-rakyat. Kalau kita faham, tengok balik kaitan ayat ni. Berarti walaupun kita ni rakyat, orang awam, orang jahil, jangan ikut membuta tuli. Ikut dengan ilmu dan berhati-hati. Ini penting, ya. Terutamanya bagi kita mengikut ustaz-ustaz ni, jangan ada sifat taksub. Kerana taksub akan membuta mata. Tetapi sifat, ya, yang terbuka, mendengar dan memahati, yang betul kita ambil. Yang tak betul kita tolak dengan beradab, terutamanya ustaz-ustaz, ya, dan kita cuba tegur ustaz tu dengan cara yang baik. Itu kaedah dia. Bukan ustaz dia, siapa saja, itu kaedah kita. Bila nak tegur, tegurlah cara yang baik. Okey. Kenapa? Di sini penyesalan kerana orang bawah mengikut orang atas membuta tuli. Ya, jadi perdebatan-perdebatan, tetapi yang paling penting, nampak sahaja azab, mereka dah mula menyesal, kedua-dua pihak menyesal. Si lemah pun menyesal, si kuat pun menyesal, dan sudah tentu azab bagi orang-orang yang siapa yang buat kejahatan, maka dia kena lagi teruk. Jadi mudah-mudahan kita minta lindung kepada Allah dari kejahatan diri kita, dari kejahatan yang berada di keliling kita, dan mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada kesilapan kita dalam memahami agama, ya, yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah, dan mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita untuk mengikut Al-Quran dan Sunnah di atas jalan yang betul dan menjadikan kita hamba-hambanya yang terpilih. Wallahu a'lam bisawab. Cukup sampai di sini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Biasanya dalam Quran kan Allah guna kami. Yang itu agama ni tidak menggunakan warning yang Okey, dia di dalam Al-Quran ulama menerangkan dari sudut bahasa, kadang-kadang memang digunakan aku dan kadang-kadang dia menggunakan kami. Tetapi kami ini sebagai satu lebih izzah, kemuliaan, keagungan. Misalan, bila kita ucapkan Assalamualaikum, kenapa kita tak ucap Assalamualaikum walaupun dia seorang? Ya, mengatakan kum tu jamak, plural, ka tu singular, seorang, kan? Jadi dikatakan dalam bab ini adalah menunjukkan kita menghormati secara mulia, besar, ya, berbandingkan ka tu
dia tak seagung kalimah kum. Jadi assalamualaika, lebih baik kita bagi assalamualaikum. Jadi plural tu. Jadi ana satu, dan kadang-kadang Allah bagikan kalimah nahnu, kami, nak menunjukkan keagungan dia, kehebatan dia. Tu je lah cara kasarnya. Okey? Dan kadang-kadang kum itu sebagai penghormatan, hatta orang perempuan pun kita bagi assalamualaikum, kan? Tak ada pula assalamualaikunna, itu Piramli yang rajin sebut, kan? Kan? Tapi sebenarnya assalamualaikum pun boleh, kunna pun boleh, tapi kum lebih aula. Kalau nak praktik lagi assalamualaika pun boleh, tak ada masalah. Balik nanti abang assalamualaika, abang lah assalamualaiki, waalaikumsalam. Kok nak main bahasa Arab lah, kan? Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma